Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di atas rezeki dipanjangkan usia sehingga kita masuk pada malam ni, kita masuk ke malam 21. Malam ni 21. Cuma bagi saya malam ni dah jatuh malam yang ke-22. Sebab kami di Mekah baru ni puasa awal. Jadi malam ni malam 22. Malam semalam malam 21. Kalau Lailatul Qadr ikut time Mekah, naik. Kalau siapa yang tak beribadah semalam, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita biiznillah Subhanahu wa taala untuk terus dapat beribadah dengan sihat, dengan diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah, sehinggalah kita akan selesai menyelesaikan tanggungjawab kita berpuasa dan beribadah pada bulan Ramadan ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 malam terakhir ini yang paling sinonim akan dibincangkan adalah Lailatul Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah ayat yang kalau kita tengok sembahyang tarawih pun setengah tempat menjadikan surah ini sebagai tema pada malam-malam yang akhir ini, 10 malam yang akhir ini. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang Lailatul Qadr. Disebut di sini tentang dua kelebihan yang ada pada malam Al-Qadr. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Azza wa Jalla, telah menurunkannya. Maksudnya di sini menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Al-Qadr ada dua erti. Mungkin kalau dicari lagi, mungkin kita akan jumpa banyak erti lagi. Antara erti Al-Qadr adalah kedudukan. Fulan lahu qadrun azim inda an-nas. Contoh orang Arab dia boleh sebut begitu. Fulan indahu qadrun atau lahu qadrun azim ladan nas. Satu orang ni dia ada kedudukan yang istimewa di sisi manusia. Jadi Al-Qadr antara ertinya adalah kedudukan. Antara erti bagi Al-Qadr adalah penetapan. Kita kata qada dan qadar. Al-Qadr penetapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menamakan malam itu dengan nama Malam Al-Qadr. Malam yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan malam penetapan takdir. Ada sebagian ulama faham begitu. Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Di sini kita sudah dapat mengetahui bahawa antara kelebihan malam Al-Qadr adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih malam ini
untuk diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu Al-Quran turun kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam secara beransur-ansur. Tetapi bila Allah sebut sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, ada para ulama memahami maksudnya, iaitu kami telah menjadikan permulaan penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Ada yang faham begitu. Ada juga para ulama yang memahami bahawa sesungguhnya kami telah menurunkan keseluruhan Al-Quran, iaitu 30 juzuk semuanya pada malam Al-Qadr. Tapi dia mungkin akan ditimbulkan pertikaian, kerana ada ayat Al-Quran turun kepada baginda Nabi bukan pada malam Al-Qadr. Ada turun siang, ada turun bulan sekian-sekian, bukan bulan Muharram, bukan bulan Ramadan. Jadi kata para ulama sebahagiannya, maksudnya kami telah menurunkan keseluruhan Al-Quran daripada Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz iaitu satu makhluk, kita pun tak bisa tengok. Kalau ikut terjemahan semata-mata, Al-Lawhul Mahfuz berarti macam papan, papan untuk dicatat sesuatu. Macam papan batu. Kalau kita beringat zaman-zaman dulu, orang menulis dengan papan batu tu. Jadi di situ Lauhul Mahfuz adalah tempat untuk mencatat segala takdir bagi makhluk. Segala takdir kita, takdir alam ini semuanya tercatat di situ, untuk menunjukkan bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan hanya berlaku apabila suatu perkara itu berlaku. Sebaliknya, sebelum ia berlaku, bahkan sebelum ia wujud pun, Allah sudah mengetahui akan segala perkara yang bakal berlaku dan apa yang akan berlaku kepada perkara tersebut. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lawhul Mahfuz adalah satu bukti bahawa Al-Quran itu ataupun takdir itu adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku esok, tapi tak ada istilah Allah tak tahu apa yang akan berlaku esok. Jadi apabila takdir manusia itu tertulis di Al-Lawhul Mahfuz, antara yang disimpan di situ satu ketika dahulu adalah Al-Quranul Karim. Jadi segala wahyu Allah yang akan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditulis di situ, sudah direkodkan di situ. Lalu pada malam Al-Qadr, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran seluruhnya daripada Al-Lawhul Mahfuz yang berada di langit yang ke-7, turun ke langit dunia, Al-Sama'ud Dunya. Ad-Dunya dalam bahasa Arab, selain daripada kita faham maksudnya dunia ni, alam, ad-dunya juga bermaksud al-aqrab, yang paling hampir. Langit yang paling hampir dengan kita, iaitu langit yang kita nampak sekarang. Kita dongak bola ke atas dan nampak langit. Tapi itu bukan satu-satunya langit. Ada lagi, ya? Ada lagi langit yang berbaki. Semuanya ada 7 langit. Jadi daripada Al-Lawhul Mahfuz diturunkan Al-Quran sehingga disimpan di Baitul Izzah, satu lokasi di langit dunia, kita pun tak tahu kat mana. Di situlah Al-Quran telah diturunkan daripada Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Perkara itu berlaku pada malam Al-Qadr. Dan Al-Quran juga turun kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam kali pertama dalam hidup Nabi, dalam kemanusiaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 17 Ramadan. Ada pendapat kata 24 Ramadan, iaitu pada hari Isnin, atau lebih tepat kita kata malam Isnin, sebab Al-Quran turun pada waktu malam. Maknanya macam malam tadi malam Jumaat, sekarang hari Jumaat, siang Jumaat. Jadi Al-Quran turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Isnin, yang keesokan paginya menyingsinglah fajar hari Isnin. Iaitu kalau ikut pendapat yang masyhur berlaku pada 17 Ramadan, pada malam 17 Ramadan tahun 1 kenabian. Iaitu ketika Nabi berusia 40 tahun. Kalau ikut tahun gajah, kita kata Nabi lahir pada tahun gajah. Tahun Nabi lahir itu tahun 1 gajah.
Tahun selepas berlalu setahun, Nabi baru berusia setahun, sempurna umur Nabi setahun, itu tahun 2 gajah. Begitulah berterusan ya. Jadi tahun penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi di Gua Hira itu adalah pada tahun 41 gajah. 41 gajah. Sebab tahun 1 gajah Nabi belum berusia setahun, baru berusia beberapa hari. Mungkin 2-3 bulan ikutlah ke bulan berapa. Jadi pada tahun 41 gajah, bulan Ramadan, Nabi ketika itu berusia 40 tahun. Nabi lahir Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nabi berusia sekitar 40 tahun 7 bulan. Secara mudahnya. Jadi Al-Quran, iaitu ayat pertama sampai ayat yang kelima, turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan kata guru-guru kami di Al-Azhar Al-Syarif, iaitu Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, pada penurunan Al-Quran itu terdapat kemuliaan yang pelbagai. Pertama, Al-Quran itu sendiri sebagai mukjizat paling agung yang pernah Allah anugerahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Kita biasa dengar mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Daud, mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hantu pun takut dengan dia. Sebab tu kita pun jangan hantu, patut hantu takut dengan kita, jangan kita takut hantu. Jadi Nabi Sulaiman, cakap besar apa? Bulan Ramadan hantu tak ada kan? Habis Ramadan lagi kita bincang dia lah. Tapi kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, kita ni jismun kasif ya. Kita ni makhluk yang berjasad utuh. Manakala jin ni dia adalah jismun latif. Dia ada jasad, tapi jasad dia halus. Kita pun panggil makhluk halus. Jadi benda halus dengan benda yang gah ni, umpama contoh kita dengan benda yang begitu padat mampat, patutnya kita lah serap. Contoh daripada jauh kita nampak ada kereta nak menuju ke kita, kalut dah kita. Walaupun kita berjasad, dia pun berjasad, tapi jasad kereta tu besi, kita tulang dan daging. Jadi sepatutnya hantu takut dengan kita. Dan tak mustahil juga mereka ada cerita peristiwa melihat manusia yang mereka cerita sesama mereka, mungkin ya. Nak katanya sepatutnya jin takut pada kita, bukan kita pada takut pada jin. Jadi mukjizat Nabi Sulaiman, beliau baginda menguasai jin ya. Punyalah takut jin sampai tak berani nak angkat muka pandang Nabi Sulaiman. Di akhir hayat Nabi Sulaiman suruh mereka membina bangunan. Nabi Sulaiman duduk atas singgasana, pegang tongkat begitu. Semua jin buat kerja tak berani nak pandang. Dan ketika itulah Allah wafatkan Nabi Sulaiman, dan berhari-harilah gambarnya. Nabi Sulaiman tetap duduk di situ, tapi sudah wafat. Tongkat Nabi Sulaiman tu akhirnya dimakan anak-anak. Kita boleh bayang tak berapa lama tongkat tu akhirnya boleh dimakan anak. Setahun, 2 tahun. Tak berani jin pandang muka Nabi Sulaiman. Dan apabila tongkat itu dimakan anak-anak, dia akhirnya rapuh, barulah ketika itu Nabi Sulaiman, istilahnya jasad Nabi Sulaiman mula terjatuh daripada ataupun terduduk daripada singgasana baginda. Maka ketika itu barulah tahu oleh para jin yang Nabi Sulaiman rupanya dah lama meninggal dunia. Dan kata guru saya, ini juga membuktikan jasad para Nabi dan para Rasul tidak dimakan usia dan tidak berbau. Kalau kita tak payah, kalau jin takut dengan kita, kalau 2 hari meninggal bau dah, ni bau apa kan, mesti jin angkat kepala. Jadi mukjizat setiap para Nabi itu diketahui oleh kita kan. Tetapi dalam banyak-banyak mukjizat para Nabi, mukjizat yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Mungkin kita kata mana mukjizat Al-Quran? Kalau kita mendalami Al-Quran, kita akan tahu mukjizat Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala memilih Al-Quran ini turun pada malam Al-Qadr, kerana dia adalah satu mukjizat paling agung, lebih agung daripada segala mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para Nabi dan para Rasul sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mukjizat Nabi Allah Musa, tongkat baginda pukulkan ke laut, bertukar menjadi 12 jalan. Itu kalau kita tengok tengah-tengah 2-3 hari tu. Dan sewaktu mereka berjalan itu, nak kata mukjizat Nabi Musa ini
Kalau mudahlah air itu, maknanya air laut itu diasingkan sehingga akhirnya mereka berjalan di dasar laut. Maknanya kalau kira-kira tu mesti basah tetapi kering. Maknanya memang ditarik air itu oleh Allah sampai kering jalan. Maknanya sambil berjalan tu tengok air laut jadi dinding mereka. Kalau kita antara mukjizat ni dengan Quran, takkan Quran lebih agung? Mungkin kita fikir begitu. Tapi apabila kita mengkaji tentang kisah Al-Quranul Karim, apa isi kandungnya, apa gaya bahasanya, bagaimana Al-Quran turun kepada baginda Nabi, bagaimana tajwid sampai kepada kita, bagaimana cara Al-Quran sampai kepada kita, sedangkan para sahabat kebanyakannya tidak pandai membaca dan menulis, semuanya berdasarkan hafalan yang sampai kepada kita. Baik, kalau kita lumatkan tajuk ini, memang kita akan mengatakan bahawa Al-Quran adalah mukjizat. Cukuplah sebagai contoh, dalam dunia ini satu-satunya kitab yang paling banyak dihafaz oleh manusia, tidak jatuh walau satu huruf. Kalau ada tersilap, orang lain boleh cover. Al-Quran Al-Karim. Buku lain orang hafal juga, tapi tidak sebanyak buku ataupun sebanyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dihafaz oleh manusia. Pergi mana tempat pun mesti ada orang yang menghafaz Al-Quran. Dan kita pun tak nak terlibat. Kita sendiri tak nak terlibat. Semua ramai orang Al-Quran. Kita sendiri macam mana? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Allah SWT menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, ini menunjukkan malam itu paling istimewa. Sebab itu kata para ulama, dalam setahun banyak-banyak malam yang paling tinggi nilainya di sisi Allah dari sudut pahala adalah malam Al-Qadr. Sehingga malam itu dipilih oleh Allah untuk menjadi malam penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, kemudian daripada Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi yang sedang beribadah di Gua Hira. Tengok kemuliaan Al-Quran ditambah dengan kemuliaan Lailatul Qadr, ditambah dengan kemuliaan diturunkan kepada siapa? Kepada seagung-agung makhluk Allah, iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam suasana yang paling mulia, iaitu ketika itu Nabi bukan sedang tidur, bukan sedang Jibril gerak, ya Muhammad istaiqis, terbinai leh, apa ni, tidur ni nak bagi wahyu ni tak? Nabi ketika itu sedang beribadah, dan ibadah pula berlaku pada waktu malam. Dan kita tahu antara ibadah waktu siang dan waktu malam, pahala beribadah pada waktu malam lebih banyak. Sebab waktu malam ni waktu ghaflah. Kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, waktu malam ni waktu orang lalai. Lalai dengan maksud kadang-kadang kita dah letak larat, kita tidur, berbanding dengan waktu siang. Waktu siang ni orang berjaga. Jadi biasanya waktu siang ni orang beribadah tu biasa kita nampak. Tapi kalau malam, malam kurang. Jadi apabila seseorang beribadah di saat orang lain tidak beribadah, maka pahala dia besar. Sebab tu orang yang berqiyamul lail itu besar pahalanya. Sebab orang lain tidur, dia jaga. Orang lain tak teringat ke Tuhan sebab tengah tidur, yang dia bangun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang sebagai contoh tak teringat kepada Tuhan, tiba-tiba kita teringat kepada Allah, maka pahala dia adalah besar. Kerana kita beribadah di waktu orang tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran juga turun di bumi paling mulia, iaitu bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebab Gua Hira itu terletak di kawasan tanah haram Makkah. Mudahlah Makkah itu mulia, di tanah haram pula. Jadi kalau kita lihat, Al-Quran itu digandingkan oleh Allah dengan kemuliaan demi kemuliaan untuk menunjukkan Al-Quran begitu mulia, dan ia menjadi satu mukjizat yang kekal pada hari ini. Sampai hari ini Allah Ta'ala sebut, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar yang telah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Memang daripada zaman Nabi sampai ke hari ini tak berubah walau satu kalimah. Macam yang Nabi, Al-Quran turun pada Nabi, macam itu juga yang kita baca. Sedangkan kalau kita tengok kitab-kitab lain, versi ni lain pula dengan versi ni. Cetakan pertama tak sama pula dengan cetakan kedua. Tapi Quran tak ada, ada sedikit perubahan pada cetakan yang kedua. Cetakan tahun sekian-sekian lain pula, Quran tahun sekian-sekian tak sama dengan Quran kita, tak sama. Dan yang lebih menariknya, Al-Quran pada peringkat awal tidak ditulis. Bukan semua orang ada Quran dalam rumah.
Zaman dulu para sahabat ambil Al-Quran daripada mulut Nabi terus ke telinga mereka, dan mereka hafaz sebab kebanyakan mereka tidak pandai membaca dan menulis. Adalah pada zaman Nabi itu ditulis di atas pelepah-pelepah kurma, atas tulang. Maknanya kalau dah Quran turun dengan cara begitu pada zaman kita, rasanya 2-3 tahun mana Quran dah tak cukup ni, juzuk yang pertama mana mudah hilang sebab kita tak menghafal. Dan diturunkan pula dalam suasana yang mana istilah ni kurang dari segi peralatan. Tetapi walaupun perkara itu berlaku pada zaman Nabi, tapi subhanallah para sahabat boleh menghafaz. Dalam masa yang sama, selepas kewafatan Nabi diwarisi hafalan Al-Quran itu, sehingga dalam generasi-generasi yang dekat dengan kita, macam kata guru saya Fadilatul Syekh Husni bin Rusdi, dulu dalam satu kampung satu Quran je ada, sebelum ada mesin cetak ni. Maksudnya itu pun, maksudnya kalau nak kira-kira, hai, satu kampung satu Quran, memang tak ada lah orang hafal Quran. Tak, subhanallah, sampai ke hari ini kitab yang paling banyak dihafaz oleh manusia adalah Al-Quranul Karim. Nak menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu betul-betul kata Allah, kami yang akan jaga. Sebab kalau kita yang nak buat projek jaga, jenuh tu. Kita nak fikir macam mana Quran ini supaya jangan hilang ayatnya, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang menjaga ni adalah yang menurunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kemuliaan Al-Quran, malam Al-Qadr juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang kita biasa dengar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita tak panjang. Tonton tadi meninggal bila? Ada tak dalam rancangan? Buat projek kehidupan, saya tahun ni, tinggal lagi 5 tahun sebelum meninggal. Tahun ni meninggal dah. Ada perancangan? Belanjawan, selalunya tak ada lah. Tapi ada juga orang buat. Tapi kalau adik-adik kita yang muda belakang, mungkin tak pernah terfikir nak buat berapa tahun punya perancangan hidup, target mati bila. Tak dibuat oleh orang. Tetapi kalau kita tengok apa yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur kita ni kata Nabi baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Dan biasa juga orang yang meninggal awal, yang muda pun meninggal awal, yang tua pun tak meninggal pun ada kan. Sampai orang kata, hai, lama bunuh kan? Ada membela ke? Dia tak bela apa, tapi umur dia panjang, apa macam mana kan? Secara adatnya kita tidak akan dapat mempunyai umur 100 tahun secara adatnya. Kebiasaan manusia tak sampai. Ada juga yang sampai, tapi tidak selalu, jarang-jarang sangat. Berbeza dengan umat-umat terdahulu, umur-umur mereka panjang. Umat Nabi Nuh, subhanallah, umat Nabi Nuh mati 2-3 generasi, Nabi Nuh hidup lagi. Mati generasi pertama, satu level dengan Nabi Nuh. Generasi anak Nabi Nuh ada lagi. Generasi yang ketiga Nabi Nuh ada lagi. Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Belum umur meninggal. 950 tahun, berapa generasi tu? Tapi yang beriman 80 orang lebih kurang. Nak katanya sebab tu Nabi Nuh termasuk dalam kumpulan Nabi Ulul Azm, Nabi yang menerima ujian yang berat daripada Allah dan begitu sabar dengan ujian. Tak fed up tuan-tuan. Jadi umur kita ni tidak akan sampai biasanya kepada jumlah yang begitu. Namun Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia, untuk memberikan pedoman kepada manusia yang lain. Jadi banyak-banyak umat Nabi yang terdahulu, yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita boleh tulis dalam Facebook, saya lebih baik, umat saya ni, kami umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umat Nabi Nuh, lebih baik daripada umat Nabi Musa, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi umur pendek. Umur pendek ni agak-agak berapa jam kita dapat beribadah dalam sehari. Sepanjang hidup kita, entah sepanjang hidup tolak makan, tolak minum, tolak tidur, tolak tengok insek, tolak tengok TikTok.
Tolak kita duk buat video TikTok lagi macam-macam. Gambarnya mahu sepanjang kita hidup 70 tahun tu, entah 10 tahun dia beribadah. Yang lain makan, minum, bilik air, tidur, main-main, kelah. Yang betul-betul fokus ibadah entah 10 tahun. Itu pun ibadah belum kira lagi masalah dalam ibadah tu, dengan tak khusyuknya, dengan sambil sembahyang menerawangnya kan. Tiba-tiba umat terdahulu umur panjang. Bila umur panjang, kalau ikut matematik, yang paling banyak beribadah dia lah yang paling banyak bawa pahala. Tapi kita umat Nabi Muhammad tak panjang, umur kita pendek. Kalau ikutnya umur kita lah umat yang paling sikit pahala. Digelak di umat-umat terdahulu. Berapa banyak pahala? Adalah ibadah 10 tahun. 10 tahun je. Berapa? Kami lebih kurang 300 tahun. Contoh kalau kita menyembang lah dengan umat-umat yang terdahulu, ya kita di akhirat kan. Sedangkan kita umat yang terbaik, dan terbaik umat Nabi Muhammad SAW pula. Maka Allah memuliakan Rasulullah dengan menjadikan kita sebagai umat, walaupun usia pendek, waktu ibadah kita tak lama, tetapi pahala yang bakal kita bawa di akhirat begitu banyak. Antaranya dengan peluang Lailatul Qadar. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik tuan-tuan, bukan menyamai. Kadang-kadang setengah orang silap, malam Al-Qadr menyamai 1000 bulan. Kalau menyamai tak jadi lebih baik. Allah Ta'ala sebut khair, lebih baik. Maknanya lebih banyak pahala daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Berapa banyak tu? Yang lebih tu wallahu ta'ala a'la wa'lam. Tapi kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, kata beliau, kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah sebut khair, lebih baik ni, biasanya 10 kali ganda. Biasanya 10 kali ganda. Dan kalau betul lah kefahaman guru saya tadi, maksud dia malam Al-Qadr adalah menyamai 10,000 bulan, iaitu 833 tahun 4 bulan. Memang tak sampai lah umur kita ke 800 tahun tuan-tuan. Kalau radio tak tahulah, tulang je kot. 833 tahun 4 bulan. Main kalau seorang tu dapat dalam hidup dia, katakan sepanjang hidup dia pernah direzekikan sekali saja, beruntung sangat dia beribadah seumpama 833 tahun 4 bulan. Kalau tiap-tiap tahun dapat, kalau dalam hidup 10 tahun dapat, 10 kali dapat. Sebab itu malam Al-Qadr ini adalah satu malam yang begitu agung, menunjukkan betapa Allah memuliakan Nabi dengan menjadikan kita umat Nabi ini menggendong pahala yang begitu banyak, walaupun kadar ibadahnya tidak sebanyak kadar waktu ibadah umat-umat yang terdahulu. Sebab itu para hadirin dirahmati Allah, kita malam ni masuk malam yang ke-21. Kalau lebih selamat sebenarnya pada malam tadi lagi. Lebih selamat kalau ikut guru saya, tak ada istilah 10 malam terakhir pada awal. Sebab kalau tengok Quran turun kepada Nabi 17 Ramadan, bukan 10 malam terakhir. 17 Ramadan, dan ia adalah Lailatul Qadr. Pada ketika itu, pada tahun 41 Gajah itu. Maknanya sebahagian para ulama kata lebih baik daripada awal lagi. Tapi sekarang ni kita dah di 10 yang terakhir. Kalau yang terlepas yang 2-3 minggu yang lepas ni macam mana? Jadi sekurang-kurangnya 10 malam terakhir ni. Sedang juga semalam, sebab semalam malam 21 di Mekah, di Mesir kami puasa awal. Sebab tu kalau Malaysia puasa 30 hari, saya kena bincang boleh. Sebab saya kena puasa 31 hari tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 malam yang terakhir ni peluang keemasan. Macam kita nak peksa lah, adik-adik kita ataupun kita dulu masih ingat zaman kita sekolah dulu, bila nak peksa, ada ke kita nak tidur macam waktu-waktu lain? Tak, kita punya struggle lebih. Sebab bukan tiap-tiap hari peksa, setahun sekali je. Tak apalah, berjaga sikit, yang penting lulus. Sekarang kita dah terlepas 20 hari lepas. 20 hari lepas macam mana ibadah kita fikir balik, kita tengok balik. Kita ada 10 hari yang berbaki. Nak jumpa 10 hari ni pula tahun depan, lagi 11 bulan. Itu kalau ada umur. Kalau qalu apa? Qalu inna qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pasti kita sedang berada. Tahun depan cerita tak tahu lagi. Jadi oleh kerana ia adalah satu peluang keemasan,
maka pastikan kita benar-benar dapat beribadah. Sebahagian para ulama mengatakan maksud menghidupkan malam Lailatul Qadr adalah tidak tidur sama sekali, sebaliknya mengisi dengan ibadah. Tapi cabaran tuan-tuan, nak pula seorang-seorang. Semalam saya sembahyang seorang-seorang, udahnya dah mana ayat baca dah tak jumpa dah. Dia lain macam, dia punya zauk, dia punya fana dia tak jumpa. Ayat mana dia dah menerawang gitu lah. Akhirnya ditutupi dengan tidurnya hatiku dan tidur juga mataku. Nabi yanamu qalbi, yanamu aini, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Saya semalam yanamu qalbi wa yanamu kaman aini. Mataku tidur, hatiku juga tidur. Buat kalau malam tadi nanya saya kan. Jadi 10 malam yang terakhir ni, siapa yang dia dapat minta cuti, siapa yang boleh fokus 10 malam terakhir dengan tidak tidur sama sekali, beribadah, dia solat kurang-kurangnya, insya-Allah dia dikurniakan Lailatul Qadar. Tapi kata guru saya, sekurang-kurangnya kalau contoh kita tak sempat, pagi-pagi kita ada roja, kita ada urusan sekolah, macam mana nak tidur malam? Besok pagi semuanya tidur dalam bilik berdarjah nanti. Kata guru saya, sekurang-kurangnya jangan tinggalkan sembahyang Isyak berjemaah dan jangan tinggalkan sembahyang subuh berjemaah. Sebab orang yang sembahyang Isyak dan subuh berjemaah diberikan pahala seperti tidak tidur malam langsung, sebaliknya beribadah. Jadi sekurang-kurangnya tak tidur malam, itu yang lagi baiklah. Tapi kalau tak dapat sembahyang Isyak dan subuh, jangan lepaskan daripada melakukannya secara berjemaah. Moga dikurniakan Allah dengan Lailatul Qadar, moga menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.